Konnichiwa. Apa khabar semua? Saya harap anda semua baik-baik sahaja. Anda sedang menonton YS Channel. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran mengenai hiragana. Masih ingat pembelajaran hiragana kita yang lalu? Saya pasti anda biasa mendengar perkataan-perkataan seperti Ohayo gozaimasu, Tate kudasai, Gakko dan sebagainya, yang mana di dalam perkataan-perkataan tersebut mengandungi bunyi-bunyi seperti ga, pa, da, za dan sebagainya. Bunyi-bunyi seperti itu banyak terdapat dalam perkataan-perkataan bahasa Jepun. Jadi, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menyebut dan menulis hiragana yang boleh membawa bunyi-bunyi tersebut. Walau bagaimanapun, sebelum anda meneruskan pembelajaran ini, anda perlu memastikan bahawa anda telah menguasai 46 hiragana asas. Jika belum, anda harus menguasai hiragana tersebut. Boleh menonton atau melihat video sebelum ini. Baiklah, kita teruskan. Dalam hiragana, terdapat tanda-tanda yang digunakan yang mana akan menghasilkan bunyi yang berlainan atau bunyi yang berbeza daripada bunyi hiragana yang kita pelajari sebelum ini. Tanda-tanda tersebut kita disebut sebagai tenten dan juga maru. Tenten ialah dua tanda yang bergaris ini dan maru ialah tanda bulat. Okey. Baik, bagaimana menggunakan tanda tenten atau maru ini? Cara penulisannya ialah kita meletakkan atau menulis tanda ini di bahagian kanan sebelah atas setiap hiragana. Jadi, adakah semua hiragana boleh menggunakan tanda tenten atau maru ini? Tidak, tidak semua hiragana boleh menggunakan tanda tenten atau tanda maru. Okey, kita lihat dahulu tentang penggunaan tanda tenten. Untuk tanda tenten, hanya kumpulan ka, sa, ta dan ha sahaja yang boleh menggunakan tanda tenten. Ada 4 kumpulan ini, iaitu ka, sa, ta dan ha. Baik, apa yang berlaku apabila hiragana ini diletakkan dengan tanda tenten? Sebagai contoh, kita lihat di sini ialah kumpulan ka. Apabila ka diletakkan dengan tanda tenten, bunyinya akan menjadi ga. Sa diletakkan tanda tenten akan menjadi za. Ta apabila diletakkan tanda tenten, maka ia berbunyi da. Manakala ha apabila diletakkan tanda tenten, maka ia akan berbunyi ba. Jadi, 4 kumpulan ini, iaitu kumpulan ka, sa, ta dan ha, boleh menggunakan tanda tenten ini. Maknanya, kumpulan hiragana yang lain tidak boleh menggunakan tanda tenten. Jelas ya? Baik, kita lihat apa bunyi yang dihasilkan apabila tenten diletakkan kepada hiragana kumpulan ka. Maka bunyinya akan menjadi ga, gi, gu, ge, go. Ga, gi, gu, ge, go. Bagi kumpulan sa, apabila diletakkan tanda tenten, ia akan berbunyi za, ji, zu, ze, zo. Za, ji, zu, ze, zo. Bagi kumpulan ta pula, apabila diletakkan tanda tenten, dia akan berbunyi da, ji, zu, de, do. Da, ji, zu, de, do. Dan bagi kumpulan ha, apabila diletakkan tanda tenten, ia akan berbunyi ba, bi, bu, be, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Dapat ya?
Jadi ini adalah 4 kumpulan ya, yang boleh menggunakan tanda ten-ten ya, yang mana ia akan menghasilkan bunyi yang berbeza daripada hiragana sebelum ini. Seterusnya kita lihat pula kepada penggunaan tanda maru, iaitu tanda bulat ya. Tanda maru. Baik, untuk tanda maru ini hanya kumpulan H sahaja yang boleh menggunakan tanda maru ya. Kumpulan H sahaja, kumpulan lain tak boleh gunakan ya. Ataupun secara ringkasnya, bagi kumpulan H ni specialnya dia boleh menggunakan ten-ten dan ia juga boleh menggunakan tanda maru. So apabila H diletakkan ataupun menggunakan tanda maru ini, maka ia akan menghasilkan bunyi pa, pi, pu, pe, po. Pa, pi, pu, pe, po. Baik, kita terus kepada penggunaan ya, yu, yo kecil ya. Saya pasti anda semua masih ingat ya, masih kenal hiragana ya, yu, yo. Okey, ya, yu, yo ini boleh digabungkan dengan semua hiragana di baris I kecuali kumpulan A. Ya, saya ulang, ya, yu, yo kecil ya boleh digabungkan dengan semua hiragana di baris I kecuali kumpulan A. Bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan penyataan tadi? Okey, kita lihat dahulu kepada carta hiragana. Ya, tadi saya ada menyebut bahawa ya, yu, yo kecil boleh digabungkan dengan semua hiragana di baris I kecuali kumpulan A. Maksudnya ya, yu, yo kecil ya boleh digabungkan atau bergabung dengan hiragana di baris I ya. Baris I maksudnya ya daripada I, ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri ya. Yang ini kita sebut sebagai baris I ya. Okey, kecuali kumpulan A. Maksudnya di sini ialah kumpulan A, I, U, E, O ya. Kumpulan A, I, U, E, O. Okey, yang berada di baris I ialah bunyi I itu sendiri. Maka bunyi I ini, hiragana I ini tidak boleh digabungkan dengan ya, yu, yo kecil. Yang boleh cuma ki, shi, chi, ni, hi, mi dan ri. Saya harap anda faham ya. Okey, bagaimanakah caranya untuk menulis ataupun menggabungkan ya, yu, yo kecil tadi dengan hiragana ya yang berada di barisan I ya. Okey, kita ambil hiragana ki ya. Cara menulisnya, contoh ya, apabila kita ingin menggunakan ya kecil ya, menggabungkan ya kecil dengan ki ya. Cara penulisannya ialah dengan menuliskan ya kecil itu di bahagian kanan sebelah bawah hiragana itu. Contoh, kalau ki di sebelah kanan ki bahagian bawah, kita tuliskan ya kecil. Apakah bunyi yang akan dihasilkan apabila hiragana ini ya bergabung dengan ya, yu, yo kecil? Okey, bagi ki apabila bergabung dengan ya kecil, ia akan menghasilkan bunyi kia ya, bunyi kia. Ki bergabung dengan yu kecil ya akan menjadi bunyi q. Ki bergabung dengan yo kecil, maka ia akan berbunyi ataupun menghasilkan bunyi kyo. Baik, kita lihat bunyi-bunyi yang dihasilkan apabila ya, yu, yo kecil ni digabungkan dengan hiragana yang lain. Okey, seperti mana yang kita lihat tadi, bagi kumpulan bunyi ki ya, hiragana ki apabila bergabung dengan ya, yu, yo kecil akan menghasilkan bunyi kia, q, kyo. Shi bergabung dengan ya, yu, yo kecil akan menjadi bunyi sha, shu, sho. Sha, shu, sho. Chi akan menjadi bunyi cha, chu, cho. Cha, chu, cho. Ni akan berbunyi nya, niu, nyo.
nya, niu, nyo. Hi akan berbunyi hia, hiu, hyo. Hia, hiu, hyo. Mi akan menghasilkan bunyi mia, miu, myo. Mia, miu, myo. Dan ri akan menghasilkan bunyi ria, riu, rio. Ria, riu, rio. Saya harap anda faham dengan apa yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Baiklah, untuk seterusnya kita akan melihat penggunaan sekecil, ya, penggunaan sekecil dalam hiragana. Okey, sekecil ini banyak digunakan, ya, dalam perkataan-perkataan bahasa Jepun, ya. Kalau kita lihat dalam perkataan ataupun teks atau apa saja, ya, kita akan pasti akan berjumpa perkataan yang menggunakan, ya, sekecil. Baik, bagaimana kita ingin membunyikan ataupun menyebut, ya, perkataan yang mengandungi sekecil ini, ya, caranya ialah dengan menggandakan bunyi konsonan selepas sekecil, ya, menggandakan bunyi konsonan selepas sekecil. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh berikut. Okey, ini ialah perkataan shiki, ya, perkataan shiki. Apabila kita letakkan sekecil di antaranya, ya, sekecil di antaranya, maka bunyinya perkataan ini disebut sebagai shiki, ya, shiki. Maksudnya di sini menggandakan konsonan selepas sekecil. Okey, selepas sekecil ni ialah ki, ya. Konsonan bagi ki ialah huruf K. Jadi kita gandakan K ini, maka disebut sebagai shiki. Shiki. Okey, kita lihat contoh yang lain. Ya, isho. Ya, perkataan isho. Apabila kita letakkan sekecil di antaranya, okey, dia akan berbunyi isho. Isho, ya. Kenapa S ini menjadi 2 digandakan? Kerana selepas sekecil ini ialah hiragana shi, yang mana konsonannya ialah S, ya. Maka kita gandakan konsonan S ini, maka berbunyilah ia isho. Isho. Faham semua? Saya rasa tidak ada masalah di bahagian ini. Okey, kita lihat, ya, kepada perkataan seterusnya. Baik. Apa sebutan bagi perkataan ini? Cuba anda sebut. Ya, betul, ya. Perkataan ini ialah matte. Matte. Kenapa dibunyikan sedemikian? Kerana selepas sekecil ini, ya, konsonan bagi hiragana te ialah T, ya. Maka kita gandakan konsonan T, maka ia berbunyi matte. Matte. Saya rasa anda jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi. Okey. Okey. Jadi dengan berakhirnya penerangan saya tadi, ya, saya rumuskan. Okey, kita belajar tentang penggunaan tanda tenten dan maru. Okey, seterusnya penggunaan ya, yu, yo kecil, dan akhir sekali penggunaan sekecil dalam perkataan ataupun dalam hiragana, yang mana ia akan membawa bunyi-bunyi yang berbeza, ya, yang akan membawa bunyi yang berlainan daripada hiragana yang asal. Jadi dengan penguasaan, ya, penguasaan semua tanda-tanda ataupun ya, yu, yo kecil, penggunaan sekecil ini, ya, maka anda telah menyelesaikan, ya, telah menyelesaikan semua perkara yang berkaitan yang perlu dipelajari dalam hiragana. Tahniah semua, omedetou. Ini bermakna anda sepatutnya telah boleh membaca perkataan-perkataan
yang menggunakan hiragana dalam bahasa Jepun. Dan untuk memantapkan penguasaan anda dalam membaca tulisan ataupun huruf hiragana ini, caranya mudah saja. Banyakkan latihan membaca, ya. Boleh membaca buku teks, boleh membaca daripada internet yang mempunyai tulisan hiragana dan sebagainya. Dan saya yakin anda mampu untuk membaca tulisan hiragana ini. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Arigatou gozaimashita. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk like, untuk tekan butang like. Seterusnya komen di bahagian bawah video ini. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, mempunyai pandangan dan sebagainya, bolehlah letak di ruangan komen di bawah. Dan yang penting sekali, jangan lupa subscribe, ya, supaya anda boleh melihat video-video yang lain yang berkaitan dengan bahasa Jepun apa saja, atau apa saja video-video di dalam YS channel ini. Hingga bertemu lagi. Ja mata. Bye bye.